Sidang penonton, hidup bukan satu perhitungan bagi menentukan siapa menang atau kalah. Hidup juga bukan satu perjudian, sekadar menunggu dan menanti apa pula yang akan terjadi. Sebaliknya, hidup adalah satu perjuangan. Perjuangan mempertahankan hak sendiri. Walaupun akhirnya kita terpaksa tunduk lalu pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Alia Maisarah binti Ahmad Anwar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Taiping. Perjudian, itulah tajuk novel yang saya akan kongsikan kepada anda semua pada hari ini. Saudara dan saudari, kata pujangga, tidak kenal maka tidak cinta. Jadi mari kita bersama-sama mengenali penulis novel Perjudian ini. Novel ini ditulis oleh sastrawan negara kita yang ke-9, iaitu Syed Osman bin Syed Omar atau lebih dikenali sebagai S. Osman Kelantan. Beliau dilahirkan pada tanggal 13 November 1939 di tebing tinggi Kemumin, Kelantan Darul Naim. Beliau mula aktif menulis sejak tahun 1953 dan 1954 dalam genre cerpen dan novel. Menyingkap kejayaan tokoh sastrawan negara ini, beliau pernah menerima anugerah Sea Wright yang diiktiraf oleh Kerajaan Bangkok pada tahun 1990. Novel setebal 228 muka surat ini merangkumi 27 bab secara keseluruhannya. Terdapat beberapa kali cetakan yang dilakukan untuk novel ini. Cetakan pertama pada tahun 1973 dan cetakan kedua pada tahun 2005 setelah S. Osman Kelantan digelar sastrawan negara. Novel ini merupakan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saudara dan saudari, novel perjudian yang bertemakan kisah hidup masyarakat ini memaparkan kisah hidup Pak Mat yang berjudi nasib menjual tanah pusaka mertuanya dan mengusahakan tanah yang bukan miliknya. Bagi Pak Mat, tanah kosong tanpa nama itulah yang perlu diusahakan dan memaksanya untuk memperjudikan kehidupan dia sekeluarga. Sesungguhnya, hidup tanpa tanah merupakan hidup yang kosong seperti ruang angkasa. Pak Mat bersama-sama isterinya Meknab membangunkan tanah kosong itu. Mereka dikurniakan 5 orang anak, tetapi Tuhan lebih sayangkan mereka. 4 orang anak mereka dijemput Ilahi. Yang tinggal hanyalah anak bongsu mereka yang diberi nama Siti Sarah. Kecewa pasti dirasai oleh Pak Mat. Kerana bagi Pak Mat, anak perempuan tidak boleh menolongnya melakukan kerja-kerja di hutan. Tetapi pasangan ini sangat bersyukur kerana Siti Sarah ini persis permata, rajin dan patuh kepada kedua-dua ibu bapanya. Onak dan duri terpaksa ditempuhi oleh Pak Mat dengan Siti Sarah selepas pemergian Meknab yang tiba-tiba meninggal dunia akibat dipatuk ular semasa menolong Pak Mat bekerja di hutan. Siti Sarah cuba diperkosa oleh Samad, anak kepada sahabat baik Pak Mat iaitu Pak Daud. Dalam pada masa yang sama, datang pula notis dari pihak kerajaan yang mengarahkan mereka untuk berpindah segera daripada tanah yang mereka duduki sekarang. Walaupun mereka dijamin pampasan tempat tinggal dan tanah lain untuk dibangunkan semula. Tetapi apa pengorbanan Pak Mat selama ini? Mengapa tanah yang sudah bertahun-tahun diterokainya baru hendak dikatakan sebagai tanah kerajaan? Ingin tahu apa pengakhiran cerita ini? Anda perlu dapatkan novel ini. Hadirin dan hadirat, pada pendapat saya, novel ini sangat sesuai dibaca oleh anda semua. Laras bahasa sastra yang digunakan di dalam novel ini sangat mudah difahami, tetapi perlu diberi perhatian kepada beberapa bahasa yang agak kasar dan saya kira novel ini hanya sesuai untuk dibaca dalam kalangan golongan remaja dan dewasa. Sebelum saya menutup bicara, kepada anda semua yang tercari-cari semangat yang sudah hilang dan ingin melihat sebuah perjuangan yang jitu disulami keazaman yang utuh dan teguh, anda perlu membaca novel ini. Kerana novel ini mampu memberikan inspirasi kepada kita semua agar kita bersama-sama dapat menjadi insan yang berwawasan. Sekian, terima kasih.